Darkness, my old friend, I've come to talk with you again. Hai guys, Assalamualaikum, welcome back to my channel. Kepada yang baru dan channel aku, terima kasih sudah singgah ke channel aku. Kepada subscriber aku, terima kasih sudah menonton video aku lagi dan lagi. Okay, hari ni aku nak share dengan korang pengalaman yang terjadi beberapa tahun lepas lagi. Dan kisah pengalaman ni bukanlah kisah yang fokus kepada keseraman, tapi aku nak share dengan korang supaya mungkin kalau korang terjadi peristiwa macam ni, korang boleh do something dan ikhtiar cara apa-apa ke. So kiranya cerita ni aku nak share dengan korang supaya korang alert benda-benda macam ni, okay? Kisah ni berlaku pada Syawal yang beberapa tahun lepas lagi, okay. Biasanya Syawal kalau bagi student, awal-awal tu sibuk dengan family kan. Lepas tu dalam seminggu cuti macam tu dah start belajar balik. Jadi kisah ni terjadi waktu aku dah start belajar dah pun. Macam biasalah kalau kita sebagai seorang student ni, kita akan sambut raya tu melampau-lampau. Kadang-kadang ada orang buat open house. Kadang-kadang raya ni sampai sebulan memang ada orang sambut lagi. So aku pun tak terlepas daripada perkara-perkara macam tu. Jadi satu hari tu, ada seorang kawan aku ni, dia ajak datang rumah dia tau. Dia tak jemput ramai lah, dia jemput kawan-kawan terdekat untuk buat makan-makan. Okay, hari tu yang pergi aku dengan beberapa kawan aku, adalah lebih dalam 10 orang juga. Kita orang pergi datang kat rumah dia sebab dia masak. Sebenarnya dia bukan open house tau, memang kawan-kawan terdekat je. Jadi waktu tu masa kita orang datang rumah dia tu, dia ni duduk rumah perkampungan tau. Jadi waktu aku sampai kat rumah dia tu, aku macam biasa masuk, kita orang sampai kat ruang tamu tu, dia yang sambut kita orang. Parents dia tak ada lagi. Lepas tu adalah seorang kawan aku ni, ada 3 orang di antara kat situ yang memang rapat dengan dia, macam dah selalu pergi rumah dia. Macam aku ni one of yang tak berapa rapat dengan dia, tapi kita orang rapat. Macam nak cakap, kita orang selesa je bila jumpa. Kat kelas kita orang okey je, tapi bila macam kalau tak ada apa-apa hal ke apa, kita orang tak contact pun. Macam tu lah lebih kurang kan. Tapi disebabkan di invite datang rumah dia, semua pergi. Jadi waktu sampai dekat rumah dia tu, dah duduk kan, memang sangat-sangat sunyi tau rumah dia. Yang ada dia, lepas tu ada seorang kot adik dia, and tak nampak langsung kelibat parents dia. Masa tu makanan dah terhidang, jadi dia kata duduk lah. Jadi salah seorang daripada kita orang ni tanyalah, mana mak ayah kau kan. Lepas tu dia cakap ada je kat dalam. So aku macam terfikir, hari ni macam hari raya, masih lagi dalam mood raya, tapi kenapa parents dia tak keluar kan. Lepas tu adalah seorang kawan aku ni tanya, dia kata, weh mak kau tahu tak kau jemput kita orang datang ni? So dia cakap tahulah kan, sebab aku masak-masak, mestilah mak aku tahu aku masak untuk siapa apa semua. So aku terus terdetik, sebab aku kan macam tak rapat dengan dia. Jadi aku macam terdetik, kenapa kawan kita orang ni tanya macam tu kat dia kan, sedangkan dia jemput makan apa semua, kenapa mesti nak tanya mak ayah tahu ke tak. Dia macam something yang kita terfikir, sebenarnya parents dia tak suka orang datang rumah ke. Masa tu aku macam terfikir macam tu lah. Lepas tu keadaan tu jadi krik-krik. Okay, lepas tu dia katalah makan-makan. Okay, makanlah macam tak ada apa-apa semua. Masa aku datang kat rumah dia tu kan, memang keadaan tu macam chill je. Macam tak ada pun rasa macam seram ataupun sedih ke, mood yang tak berapa best ke, nothing. Aku rasa macam biasa, macam pergi raya. Lepas tu lah settle makan macam tu, aku pergilah, macam rumah dia ni ruang tamu luas tau. Aku macam jalan sikit lah nak pergi kat tingkap. Dia suasana kampung yang betul-betul macam kau rasa macam kau beraya kat kampung. Sebab belakang selang berapa rumah macam tu macam sawah tau. Macam feel lah, dia nice tempat dia. So aku ni pergilah kat tingkap, tengok-tengok pemandangan. Bukan aku merayap kat rumah orang sesuka hati tau. Aku macam ambil angin macam tu. Lepas tu ada satu almari kaca ni, kat situ penuh dengan alat-alat barang-barang lama, macam perhiasan lama. Lepas tu adalah macam benda-benda lama, macam contoh botol Coca-Cola yang lama. Lepas tu dia ada botol-botol kaca, perhiasan, banyak sangat dekat almari tu. So aku macam tertarik lah. And dia ada juga yang frame ada duit lama gila tu kan. So aku tengok satu-satu. So kawan aku nampak kot, aku tengok, dia pun cakap itu bapak dia punya collection, bapak dia memang suka simpan apa semua-semua. Aku pun ya ke, okey. Aku pun tengok, aku teliti satu-satu. Sebab aku kalau benda-benda lama ni, aku memang suka menteliti. Bukan sebab aku nak tahu ada hantu ke tak ada hantu ke tak. Aku memang suka benda-benda yang nampak vintage ni. Tengah aku tengok satu-satu ni kan, aku macam tertarik dengan satu botol kaca ni yang dalam dia ada kapal. Contoh gambar macam ni, ni contoh gambar. Lepas tu aku cakap kat member aku ni, weh cute-nya. Aku macam tu kan, ya Allah cantik lah, aku suka lah tengok ni kan. Lepas tu aku macam tunjuk-tunjuk macam tu. So kawan aku ni kata, oh ni ke, yang ni bapak aku bawa balik dia macam tu kan. So dia pun buka lah
slide almari tu. Dia ambil bawa keluar dengan cantik kan, cute. Itulah bapak aku suka gila dengan botol kaca ni tu, dan kapal ni. Aku pun tak tahulah berapa harga dia tu. Lepas tu aku cakap cantik. And kalau korang nak tahu, memang benda tu ada banyak jual kat kedai kan, tapi yang aku nampak tu dia lain sikit. Botol kaca dia nampak macam sangat-sangat klasik, and penutup dia tu penutup yang macam botol, macam mana aku cakap, memang zaman lama. Nampak vintage sangat lah. Botol kaca dia pun tebal. Nampak macam satu botol yang harga mahal, yang macam bukan ada jual orang buat cendera hati apa semua. Tak, dia macam something yang kita nampak lain, and kita nampak, oh ini mesti mahal ni dekat situ. Jadi bila dia bawa keluar, aku ambil lah. Aku tengok. Masa aku pegang tu kan, botol kaca tu macam panas sikit lah. Dia rasa suam. So masa permulaan aku pegang tu, aku anggap macam mungkin sebab kawan aku baru pegang, dia pegang tangan dia panas, and aku pun pegang rasa panas. Lepas tu kawan aku cakap, tengok lu, kalau kau nak tengok lain, kau ambil je lah pegang. Lepas tu simpan balik kat tempat asal je tu. Sebab ni collection bapak aku. Nanti bapak aku tanya pula kenapa bergerak-gerak. Lepas tu aku cakap, tak adalah, aku nak tengok ni cantik lah. Lepas tu aku pun tengok. And then aku perhatikan lepas dah rasa macam panas tu, aku macam nak letak balik. Waktu aku nak letak balik tu, aku terdengar bunyi macam orang ketuk kaca. Dia macam bunyi, macam nak bunyi? Lebih kurang bunyi macam tu kan. So aku pun macam tengok balik. And kau tahu tak apa yang aku nampak? Dekat kapal tu, bahagian ujung tu, aku ada nampak aku tak tahu lah jemaah. Dia satu benda ke? Aku tak tahu nak describe macam mana. Dia macam seekor cicak. Bukan cicak tau. Sekejap. Anak burung ke? Anak burung waktu lahir kan tak ada bulu-bulu. Dia macam nampak urat-urat dia kan. Dia lebih kurang macam tu. Tak besar mana pun. Dia macam besar-besar ni je. Lepas tu badan dia macam merah-merah. Tapi dia macam ada satu, nak kata tanduk. Bukan tanduk tapi dia macam, tak tahu lah telinga dia ke tanduk dia ke apa ke. Tapi macam tu lah lebih kurang. Dia ada dua kan. Dia macam nak kata telinga pun tak, sebab dia memanjang. Nak kata tanduk pun macam bukan tanduk, sebab tak keras. Dia macam tu ada dekat tepi kapal tu. Lepas tu aku tengok ini benda ni macam benda getah-getah. Tahu korang tahu tak, macam dulu kan, zaman dulu kan ada slime yang dalam dia ada telinga lah, mata yang lekat-lekat tu kan. Dia lebih kurang benda tu lah. Dia macam apa orang kata, jelly sikit. Bukan jelly, macam mana, kenyal-kenyal lah rupa dia tu. Lepas tu aku tengok kan, aku ingatkan macam sekadar benda tu lah, macam yang slime punya kat dalam tu. Aku ingatkan macam tu je lah. Mungkin dia memang dah ada kat dalam tu. Lepas tu bila aku teliti, benda tu bergerak. Kau tahu tak? Dia bergerak macam seolah-olah dia hidup. And aku pun fokus. Bila aku fokus tengok, dia macam, dia pandang aku macam tu kan. Macam muka dia kecil. Memang sangat kecil. Kau kena tengok dekat-dekat. Lepas tu bila aku nampak dia, aku pun macam, aku buat muka macam tu. Tiba-tiba benda tu macam macam tu. And ada suara. Lepas tu aku pun pandang member aku memang tengah pandang aku. Lepas tu cakap, kenapa dia tu kan? Tak ada apa. Lepas aku pun kata, tak apalah, aku letak balik lah. Lepas tu cakap, okey, aku pun letak balik. Dan aku terfikir, benda apa tu kan, macam pelik sangat. Jemaah ke ataupun memang ada dalam kapal tu kan? Ada je kot orang buat hiasan yang ada benda tu ke. Masa tu aku macam tak berapa fikir benda-benda negatif sangat. Tapi ada juga aku terfikir, aku cukup nampak, tapi aku tak terlintas pun nak tanya yang lain. And then sambunglah balik duduk makan biskut raya. Tengah-tengah duduk macam tu, terdengarlah suara mak dia panggil dia. Jadi dia ni kan, korang makan dulu, aku pergi kat mak aku je. So aku tanyalah kat salah seorang kawan aku yang memang rapat dengan dia tu. Aku tanya, mak ayah dia ni tak keluar dan tu, okey ke? Lepas tu cakap, tak tahu lah. Aku banyak kali juga kadang-kadang datang rumah dia, memang mak ayah dia tak keluar dia macam tu. Lepas tu aku pun, okey. So semua orang tak tahu kenapa mak ayah dia tak keluar. Jadi aku pun, tak apalah, malah ambil pot Lepas tu dah settle makan semua, nak angkat pinggan ke dapur. Jadi aku dengan kawan aku ni angkat lah. Kita orang 2 orang je angkat pinggan-pinggan dengan cawan. Yang lain duduk kat luar. So aku cakap kawan aku, masa tu kawan aku daripada jauh, dia cakap kan mak dia panggil tadi. Lepas tu dia cakap, weh tak apa, tak payah angkat, letak je, tak apa, dapur bersepar dia tu kan. Lepas tu kita orang macam bersalah sebab kita orang kan ramai. So cawan, pinggan dia pula, jamu, mimi apa semua banyak lah. Jadi aku macam tak selesa, kesian kan. Lepas tu aku kata, tak apa, aku letak je kan. Lepas tu dia kata, tak apa ke, dapur aku separ. Lepas tu aku cakap, tak apa. Lepas tu dia pun kata dapur dia kat situ. Kita orang pergilah. Masa nak sampai ke dapur dia tu, dia ada satu macam bukan macam turun tangga tau. Dia ada satu part tu, dia macam macam ni tau. Dia macam umpama boleh tolak roda dekat situ. Dia macam tu. And belah situ tu baru macam yang turun biasa. Aku macam, mak dia pakai kursi roda ke? Sebab selalunya tempat tu jarang lah ada dekat dalam rumah kan. Benda tu kan selalu dekat luar je. So aku pun macam terfikir kat, tapi aku tak tahu.
Lepas aku lepasi je kawasan yang macam turun menjunam sikit tu, papan tau, dia papan, dia menjunam sikit tu, aku memang terasa sangat macam seolah-olah ada orang sentuh kaki aku daripada bawah. And then aku terus pusing belakang. Aku tengok belakang, benda tu bukannya macam tangga yang nampak lubang-lubang bawah yang orang boleh capai kaki kau tau. Tak. Dia memang kosong and padat, kayu padat. Dia tak ada pun ruangan kosong yang membuatkan orang boleh sentuh kaki kau tau. So aku macam terfikir, ada gangguan ku tapi aku buat tak tahu je. Okay, sampai kat sinki tu aku basuh pinggan dengan member aku ni. Kita orang tengah basuh ni, tepi dia ada toilet tau. And then masa tu terdengar lah macam suara orang tengah guna toilet. Macam ada orang tengah jirus air macam tu lah. And aku rasa macam mungkin adik-adik dia ke apa ke. So bila dah siap-siap semua nak belah. Masa nak belah tu pintu toilet tu terbuka. And kawan aku pun pandang. Tapi kawan aku cepat-cepat pandang depan. So bila aku pandang belakang tu, aku macam nak tengok siapa yang keluar toilet tu kan. Kok lama dia ke aku nak salam lah. Sekali tu aku nampak satu lembaga tau. Pintu terbuka, tak nampak orang keluar. Tapi bila aku terintai macam tu, aku nampak lembaga hitam berbulu betul-betul duduk kat kolah toilet tu. So aku macam terkejut. Astaghfirullahalazim. Aku tutup mata dia. Aku cepat pergi ke ruang tamu dengan member aku ni. Sampai kat kerusi tu aku terdiam. Aku tak adalah macam nak terfikir pelik-pelik ke apa. Cuma aku rasa macam tak selesa lah. Start daripada tu memang aku rasa macam serang sejuk. Dan aku rasa macam nak balik lah. Aku dah rasa macam panas. Aku rasa macam tak tenteram lah. Aku rasa macam tak kena tau. Sebab mungkin masa aku nampak benda tu memang tengok aku. So macam eye contact tau. So aku macam dah rasa gelisah. Aku cakap member aku, weh jomlah kita gerak kan. Lepas tu okay, masa nak gerak tu, aku cakap lah kat member aku ni, weh mak ayah kau ada kat dalam tak? Tu cakap ada je dalam bilik tu. Lepas tu cakap nak salam mak kau lah. Tak apa. Tak yalah, mak aku ada urusan kat dalam bilik tu. Tak apalah, korang balik je lah. Jumpa aku je dia tu. Aku pun okay, tak apalah. Kita cakap terima kasih kat mak kau sebab jemput sekali masak ni semua ni. Mak kau masak ke? Tak, aku yang masak. Tak apa, terima kasih dia tu kan. So aku pun macam okay. Masa tu memanglah ada sekejap dalam kereta tu aku dengan kawan-kawan lain macam cakap kenapa mak tak keluar. Kita orang ada bahaskan lah benda tu. Tapi tak ada siapa pun tahu kenapa. Cuma adalah member yang rapat dengan dia tu. Dia cakap lah yang macam kalau dia pergi rumah tu memang susah nak jumpa parents dia. And dia cakap aku pun tak pastilah kenapa dia tu. Sebab bila setiap kali dia datang kat rumah, kalau macam nak tanya apa-apa ke kan, hal-hal kerja ke apa ke kan, dia macam nak elak-elak je daripada kawan-kawan dia datang masuk rumah. Ataupun kawan dia nak duduk lama-lama ke. Sebab mak dia akan panggil dia akan masuk dalam macam tu. So kisah tu tergantung macam tu je lah. Habis tu balik tu, sampai kat rumah, masa aku balik tu kan, aku rasa macam tak selesa. Aku pun nak mandi lah. Aku dah settle tukar-tukar baju semua dalam toilet tu kan. Aku terdengar macam suara orang bisik tau. Macam bisik yang dia menyatakan sesuatu yang aku dah tak ingat dah benda apa. Tapi sosok-sosok yang macam tu lah, dia bisik-bisik. Tu aku rasa macam tak settle. Lepas aku dah mandi, dah solat apa semua tu, masa nak tidur tu kan, aku rasa macam benda tu macam bukan dia tak tindih aku, tapi dia macam datang. Macam aku tutup mata, tapi dia macam datang cepat-cepat dekat muka aku. And bila aku buka mata tu, aku macam nampak lah benda tu, tapi dia sekejap sangat-sangat. Seolah-olah macam dia datang sergah muka aku and then dia hilang. Faham tak? Lepas tu aku macam terkejut, aku jaga. Lepas tu aku cakap, aku ni kenapa? Aku tak tidur lagi. Memang aku yakin aku tak tidur lagi. And aku buka mata terima, aku rasa macam aku nak nampak benda tu kan. Dan benda tu adalah benda yang dekat rumah kawan aku tu. So aku macam terfikir, benda apa Aduh, aku adalah terfikir macam negatif sikit. Aku macam, takkan belaan ke apa. Aku dah macam tu kan. So aku rasa tak sedap sangat-sangat. Sampailah aku rasa macam gerak hati aku nak tanya kat member aku ni. Aku tak pernah cerita kat dia yang aku ni memang nampak jenis muda, nampak apa semua tu. Dia pun tak tahu. Dan ramai juga antara kawan yang kita orang pergi kat rumah tu tak tahu pun pasal aku sangat. Cuma bila keadaan jadi macam tu, aku jadi macam terfikir dan tiba-tiba mulut aku jadi ringan nak bertanya kat dia. Jadi satu hari tu aku jumpa dengan member aku ni, aku tanya lah kat dia. Aku letak nama dia sebagai Azhar, ni bukan nama sebenar. Okay, aku cakap kat dia, Azhar, aku ada benda lah cakap dengan kau. Tapi aku tak tahu lah sama ada kau percaya ke, kau boleh terima ke. Ni aku sekadar nak cakap je lah. Rumah kau ada gangguan tak? Kau faham tak apa yang aku maksudkan? Lepas tu dia cakap gangguan apa kan tu. Lepas tu muka dia, mimik muka dia tu menunjukkan macam ragu-ragu pun ada, macam nak menganjing pun ada. So aku macam tak boleh nak baca. Jadi aku terus rasa macam tersekat. Aku rasa macam nak tanya ke tak, nanti kata aku tak betul kan. Tapi bila aku fikir balik, tanya lah. Lepas aku cakap dia, taklah macam gangguan benda-benda halus macam tu kan. Lepas tu kau tahu tak, aku tak tahu kenapa aku jadi macam dah tak nak teruskan cakap tu. Lepas tu bila dia cakap, maksud kau macam mana dia macam tu kan. Dia ni seorang yang lembut sikit tau. Lepas tu aku terus macam, tak apalah, tak ada apa-apa lah. So hari tu macam tu je, kau tahu tak, aku nak jumpa dengan dia, niat aku nak bertanya. Tapi masa tu aku macam dah tak ada nak rasa tanya. Entah, aku rasa macam tak nak bagi tahu. And mood aku tiba-tiba jadi macam, lupakan je lah macam tu.
So hari seterusnya tu tak ada apa-apa. Sampailah ada satu hari tu, lepas beberapa hari lepas pada aku jumpa dia tu, aku rasa macam tak sedar hati tau. Aku macam teringat-ingat je benda yang aku nampak tu. And aku teringat-ingat je keadaan kat rumah dia tu kan. Satu hari tu aku termimpi. Aku mimpi yang dia ni menjerit-jerit, menangis, minta tolong. Macam tu lah lebih kurang. Tapi aku tahulah mainan tidur kan. Macam mimpi tu bukanlah nak katakan disebabkan mimpi tu membuatkan aku boleh bantu dia ke tak tahu. Ni sekadar aku cerita apa yang terjadi pada masa tu. Dan kenapa benda ni membuatkan aku jadi macam ringan mulut dan sebagainya tau. So korang jangan salah faham. Aku kan cakap aku ni diberi apa orang kata kelebihan, boleh dapat rasa benda-benda. Tak ni sekadar cerita yang memang benda yang real aku lalui. Lepas tu bila aku dah mimpi tu, aku contact dia. Dan aku cakap dia aku nak jumpa dengan dia, aku ada benda nak cakap. So masa jumpa tu mula-mula kita orang sembang hal lain. Lepas tu aku cakap dia, kau sihat? Sihat semua kan. Lepas tu aku cakap lah, mak ayah kau sihat? Lepas tu dia kata, mak ayah aku macam tu lah dia tu. Lepas tu aku cakap, macam tu kenapa? Dia cakap, mak ayah aku tak bersihat sangat. Kau tak tahu ke dia tu? Lepas tu aku buat, macam mana aku nak tahu kan? Aku pun dengan kau kan tak berapa rapat. Aku macam tu. Lepas tu pula, member-member tak ada cerita apa, kenapa? Tu dia cakap lah yang mak dia macam lumpuh. Bapak dia ni macam nak cakap, dia bukan lumpuh. Tapi ada masa dia tak boleh jalan, ada masa dia boleh jalan, dan dia jenis yang tak boleh bercakap tau. Dia macam mana, bukan tahu nak cakap macam mana. Tapi bapak dia kata bapak dia tak boleh bercakap. So bila orang datang kat rumah aku ke apa, aku memang takkan panggil mak aku ke, ataupun bagi orang jumpa mak ayah aku ke, dia macam tu. Sebabnya mak ayah aku ni beremosi. So aku rasa macam tak nak orang tahu, dan aku tak nak orang berkomunikasi dengan parents aku, dia macam tu. Sebab tu waktu korang datang pun aku macam berat je nak bagi jumpa mak aku semua. Sebab tu aku macam elak-elak. So benda apa semua aku handle sendiri, dia macam tu. And then aku cakap, oh ye ke? Lepas tu dia cakap, mak ayah aku ni sakit. Aku tak tahulah. Dah bawa pergi hospital apa semua. Doktor cakap tak ada apa. Cuma doktor kata mak aku lumpuh lah. Yang macam ayah aku tu, dia kata mungkin kena sawan apa benda lah. Semua adalah penjelasan doktor. Atau aku pun, oh ya ke, okey. Ni aku nak cakap, rumah kau ada gangguan tak? Maksud aku gangguan makhluk halus ni. Lepas tu dia cakap, itulah hari tu pun kau tanya soalan yang sama. Aku nak cakap kat kau ni, macam aku sendiri, aku tak adalah pernah kena kacau dia macam tu. Tapi adik aku pernah lah, dia cakap. Kadang-kadang adik aku nampak kelibat-kelibat dia macam tu. Lepas tu kadang-kadang bila adik aku buat sesuatu benda tu kan, dia rasa macam takut sangat-sangat. Dia panggil aku tiba-tiba. And dia dengar bunyi orang memasak, dia bunyi orang berjalan. Lepas tu dia dengar bunyi macam benda-benda pecah, dia macam tu. Adik aku rajin lah mengadu benda-benda yang pelik. Kenapa dia tu? Lepas tu aku pun cakap lah, aku ni bukanlah pandai buat macam ni. Aku pun jelek dia. Cuma aku ni memang daripada dulu macam mudah nampak benda-benda tu. Aku macam tu kan. Cuma aku nak cakap lah, masa aku pergi rumah kau tu, aku ada nampak something tau dekat toilet rumah kau masa aku pergi dapur tu. Sebelum tu pun aku rasa macam ada orang, masa aku nak pergi dapur tu, aku rasa macam ada orang sentuh kaki aku. Lepas tu dia terus cakap aku, dia terus cakap, oh macam orang cakar-cakar nak tarik-tarik tu macam tu. Lebih kurang lah aku cakap. Dia tak cakar aku, tapi dia macam menyentuh kaki aku. Tapi aku tengok kat tempat turun dekat dapur kau tu, macam tak ada lubang. So aku macam terfikir, oh gangguan kot, sebab sebelum ni pun aku pernah kena macam tu kan. Lepas tu dia cakap kat aku, yelah macam adik aku pernah kena. Lepas dia dah cerita pasal tu, aku pun sambung. Lepas tu kan, aku nampak jemaah yang kat dalam toilet tu macam bulu dia macam hitam. Aku tak tahulah nak cakap macam ni. Tapi biasanya kalau orang kita ni gelar benda tu hantu raya. Aku rasa benda tu takkan orang hantar aku cakap macam tu kan. Lepas tu aku sajalah cakap macam tu, kot lah dia nak share ke, ada benda-benda tak kena ke. Tapi dia tak ada respon apa-apa tau. Lepas tu dia cakap kat aku, tak tahulah aku pun pernah terfikir. Tapi yelah nak buat apa je pun kan. Kalau aku je cakap macam ni kat orang bukan percaya pun macam tu. Lagipun mak ayah aku pun macam jenis yang tak berapa ambil pot pasal benda-benda macam ni. Lepas tu aku pun, oh ya ke, okey. Tak apalah. Lepas tu masa kita nak belah dah, macam nak pisah dah, tiba-tiba baru aku teringat, aku nak cakap ni, kau ingat tak aku ada suka kat satu macam perhiasan kat rumah kau tu kan, yang ya dia terus cakap yang kapal tu kan. Lepas tu aku cakap, itu pun aku rasa macam pelik macam tu. Sebab kan, dan kapal tu, dalam kaca tu ada benda lain ke? Macam ada satu benda rupa-rupa macam haiwan ke? Aku cakap macam tu kan. Lepas tu kawan aku cakap, tak, kapal je lah dia tu. Lepas tu aku cakap, kau tahu tak, aku nampak macam ada macam bentuk cicak ada kat dalam tu. And aku macam pelik, benda apa tu Lepas tu dia cakap, benda apa tak ada lah. Lepas tu aku cakap, tak apalah kan. Lepas tu aku balik. Lepas tu selang 2 hari lah macam tu kan, dia contact aku balik. Dia cakap kat aku macam ni,
Weh, yang pasal kau nampak dalam botol kaca tu kan, betul ke kau nampak? Dia macam tu. Lepas tu aku pun, betul lah, kenapa? Tak apalah, dia macam tu kan. Lepas tu senyap entah macam mana, lama juga baru dia contact aku balik kan. Dia beritahu kat aku, bapak dia dah makin teruk, macam dah nazak Lepas tu aku pun sabarlah, aku bagi kata-kata semangat lah kat dia kan. Lepas tu kan bapak dia kan tak boleh bercakap macam tu kan. So mak dia kan lumpuh. Lepas tu dia macam sedih, dia down gila. And then aku cakap kat dia, banyakkan bersabar. Selang beberapa hari daripada peristiwa tu, bapak dia meninggal. So aku pun macam kesian juga kat dia. Aku anggap macam mungkin bapak dia memang sakit. So aku macam ucap takziah apa semua. Lepas tu habislah cerita kat situ kan. Tiba-tiba satu hari tu dia cakap Ina, weh, aku rasa tak sedar hati. Aku mimpi 3 hari berturut-turut. Aku mimpi macam ada orang datang rumah bagi makanan, entah macam mana. Lepas tu dia kata, lepas tu mimpi aku tu hilang macam tu. Aku tak tahu apa maksud petanda. Lepas tu aku pun, aku tak tahu lah tafsir mimpi apa semua. Cuma aku cakap dia, cuba try kau pergi jumpa ustaz yang boleh rawat ke apa. Try tanya, kau tak pernah jumpa ustaz ke selama hari ni? Lepas tu dia cakap tak pernah, sebab dia tak berapa percaya tau. And then aku suggest lah dia beberapa tempat yang macam boleh dipercayai. Dia pun macam terlintas nak pergi, tapi dia ajak aku teman dia. Memang aku tak dapat teman dia, so aku tak tahulah dia pergi ke tak ke apa ke. Sampailah satu hari tu, lepas berapa bulan lah lepas arwah bapak dia tak ada tu, dia panggil aku datang rumah dia. Lepas tu aku bawa lah beberapa kawan aku, dalam 2 orang ke 3 orang macam tu lah, kita orang pergi kat rumah dia kan. Sampai kat rumah dia tu, dia tanya kat aku, weh, aku ada benda nak cakap ni, cuba kau tengok lagi semula botol ni kan, ada benda tak? Lepas tu aku pun tengok, ada lagi, benda tu ada lagi tau. Tapi masa tu benda tu macam tak aktif, dia macam duduk diam. Aku tak tahu lah dia tidur ke apa ke kan. Lawak jugalah benda tu. Tapi nak ceritakan dia lawak tak lawak pun kita macam pelik lah kan. Macam benda apa benda tu, lebih kurang macam tu. So aku cakap, ada je tu, kenapa? Lepas tu kan, sebenarnya kan aku susah nak cakap dengan kau tahu tak, hiasan-hiasan semua dekat dalam ni semua arwah bapak aku punya. Lepas tu aku cakap, okay, kita orang nak buang benda-benda ni kan. Lepas tu dia kata, satu hari tu masa dia cuba nak buang hiasan, macam tak nak simpan lah, macam takut sedih kan. Dia kata dia buang botol ni, tapi masa tu dia memang yakin sangat botol tu macam dah retak. Memang dia yakin, sebab masa dia nak buang tu dia bunyi crack, macam bunyi crack pula dah. Dia macam bunyi macam, yelah, macam dah retak kan. Lepas tu dia kata dia tak tahu kenapa, masa dia tak buang lagi sampah tu, macam barang-barang tu lah, dia letak kat bawah rumah dia. Lepas tu esok tu hanya botol tu saja yang ada kat luar daripada plastik yang dia dah simpan-simpan tu. And tak ada, langsung retak dekat dalam botol tu, kaca tu lah. And masa tu kan dia cakap, so aku pegang macam ni. Lepas tu aku cakap, oh iya ke? So apa maksud kau? Aku rasa macam tak sedap lah macam tu kan. Kau rasa macam mana? Benda ni kau rasa apa? Pengalaman kau selama kau nampak-nampak ni, kau rasa ni apa? Aku cakap, aku tak tahu. Aku tak tahu nak cakap apa. Mungkin boleh jadi benda ni, entahlah beli kat mana macam tu kan. Lepas tu dia cakap, dia cerita bapak dia ni jenis yang suka kumpul barang-barang lama dan bukan beli. Dia pun cerita dalam banyak-banyak perhiasan yang ada kat situ, dia kata kebanyakannya bapak dia ambil, kadang-kadang jumpa kat tong sampah. Lepas tu kadang-kadang ada orang macam dah memang tak nak, dia simpan. Bapak dia memang suka menyimpan barang-barang lama, dan botol kaca tu adalah salah satu barang yang bapak dia jumpa dekat sungai. Dekat sungai. Masa tu tengah mancing, tiba-tiba botol tu lalu, and dia macam tertarik sebab botol tu klasik gila. Dan masa tu botol kaca tu memang elok macam tak ada pecah ataupun terbuka masuk air ke tak. Memang macam mana botol kaca tu ada kapal dalam tu, macam tu je lah dia cakap tu. So bapak aku simpan. Masa dia bawa balik tu, macam mak dia memang tentang lah. Macam mak dia kata tak elok, pasal mak dia ni pun orang kampung. So mak dia macam kata lah, jumpa benda pelik-pelik dekat sungai, pula tu kutip apa semua, esok kalau jadi masalah apa semua. Macam mak dia pernah bebel lah, tapi bapak dia macam degil nak simpan juga benda tu. So bila dia cakap macam tu kan, aku terus terdetik, weh, entah kan, ni botol siapa-siapa je, entah pernah buka tak benda ni. Betul cakap tak pernah buka. That's why aku benda tu ada kat dalam tu. Aku cakap itu, aku macam create cerita lah kan, sebab aku macam terfikir itu yang main kat kepala otak aku. Aku cakap dia, kau pergilah berubat apa semua kan. Lepas tu aku cakap dia, ni aku nak tanya kau, mak kau sakit dengan ayah kau sakit tu start bila? Aku cakap, iya aku tak cam weh, tapi boleh jadi juga mak aku jadi sakit macam tu lepas peristiwa bapak aku kutip-kutip barang ni. Tapi dia tak ingat barang apa yang bapak dia kutip yang membuatkan bapak dia dengan mak dia sakit. Lepas tu aku cakap kat dia, kau pergilah check dengan ustaz kan. Lepas tu macam dah nekat dah. Aku tak tahu lah macam mak saudara dia ke bapak saudara dia yang
tolong bawa dia pergi jumpa ustaz, sebabnya dia yang share benda tu kat bapak saudara mak saudara dia ni, jadi percaya juga benda-benda macam tu. And then bapak saudara dia ke mak saudara dia aku tak ingat, paksalah mak dia yang untuk berawat macam ni entah. Lepas tu hari yang dia pergi merawat tu aku memang tak ada. Jadi benda ni dah berlaku beberapa lama, baru cerita kat aku lepas dah pergi merawat apa semua kan. Dia cakap kat aku tau, masa ada satu hari tu ada satu event macam mana entah, kita orang pergi terserempak dengan dia. Dia pergi dengan mak dia tak lumpuh aku tau, mak dia berjalan macam biasa. And masa tu kan aku macam tak ingat yang mak dia lumpuh. Lepas tu jumpa dah salam semua, mak dia pun baik sangat-sangat, ramah apa semua kan. Lepas tu aku pun tak ada apa-apa tu, tiba-tiba aku dah balik pada peristiwa tu baru aku teringat, kejap, mak dia ni lumpuh dulu tu kan. Lepas tu kita orang kontak balik macam mana, aku tanya khabar apa semua kan. Dia pun ceritalah kat aku. Dia kata kan, masa dia pergi berubat dengan ustaz tu, dia kata mak dia ni sebenarnya bukan lumpuh, kau tahu tak. Mak dia ni macam ada benda yang masuk. Macam mana aku nak cakap, aku tak tahulah, sebab masa dia cakap tu pun, masa aku tahu yang mak dia lumpuh tu, aku memang tak berkesempatan untuk jumpa mak dia. Mak dia pun tak nak keluar. So aku tak nampak ada benda ke kat mak dia ke apa ke. Memang aku tak tahu apa-apa. Lepas tu ustaz tu cerita yang paling sedihnya, dia kata mak dia dengan ayah dia memang terkena something tau. Bukan buatan orang, tapi yang mana bapak dia memang dah kutip. Dan benda tu adalah satu benda yang terjadinya perjanjian antara dia dengan alam satu lagi ni. Aku tak tahu macam mana jalan cerita dia, tapi lebih kurang macam itulah yang member aku cerita. So bapak dengan mak dia ni memang sakit disebabkan benda tu. Katakanlah dia buang benda-benda yang dia kutip tu kan, contoh, alhamdulillah bapak dia sihat. Maknanya bapak dia tu memang ni kadang-kadang asbab dia lah kan, dah ajal tu ajal lah, tak kira lah cara macam mana dia pergi. Cuma nak ceritakan jalan ceritanya begitu. Bapak dengan mak dia tak sakit. Sebab tu lah dia kata bila bapak dia sakit tu, dia tak tahu punca tau. Macam mak dia tiba-tiba sakit, bapak dia tiba-tiba sakit. Lepas tu berlarutan dan pergi hospital pun doktor pun susah yang mak dia tu macam lumpuh. Rasa bapak dia ni macam ada sawan apa semua. Padahal benda tu tak ada. Bila ustaz tu rawat balik, ustaz tu tengok gambar apa semua kan, ustaz tu cakap memang sakit tu berpunca daripada apa yang dia kutip. Aku tak tahu macam mana kisah sebenarnya, tapi realiti yang dia cerita kat aku begitulah. Selebihnya alam, cuma aku menyampaikan ni cerita kisah yang aku tahu dan aku lalui dan nampak apa pada masa tu lah. So dia cakap pasal yang botol kaca yang ada kapal tu, dia tanya, dia cakap ada member ni cakap dia nampak benda yang tu kan. Tapi dia tak mention aku lah, dia just cerita macam tu. Lepas tu ustaz dia kata botol kaca tu memang bertuan. Memang macam nak cakap, botol tu sebenarnya nasib baik tak buka, dia cakap tu. Kalau buka silap ramai lagi yang meninggal. Ustaz cakap macam tu lah, aku tak tahulah kan. Tapi dia kata botol tu sebenarnya dah padat, tapi aku nampak satu tu je. Tapi ustaz tu kata dah padat sebab botol tu adalah botol tok bomoh yang simpan benda-benda yang buangan daripada benda-benda yang tak elok yang orang terkena buatan sekian. So botol tu memang botol yang sangat-sangat berbahaya lah, dia cakap tu. Lepas tu dia cakap mak dia tu lumpuh tu, dia kata nasib baik dia cuba juga ikhtiar untuk berubat dan jumpa ustaz tu. Kalau tidak mak dia tu sampai bila macam tu, lepas tu tak lama pula tu dia akan naik sampai lumpuh ke atas, kata-kata padam. Ustaz cakap tu. Jadi member aku ni bersyukur sangat-sangat sebab sempat bawa pergi berubat. And lepas pada tu mak dia memang boleh berjalan langsung. Mak dia tak sakit, alhamdulillah. So itulah dia peristiwa yang berlaku dekat keluarga kawan aku ni. Lepas dia dah rawat apa semua, rumah dia pun dah clean, mak dia pun dah sihat, mak dia siap boleh berniaga sekarang ni tahu. Aku bersyukur juga. Mungkin aku datang rumah dia dan aku nasihatkan dia tu, salah satunya orang kata yelah sebab kan aku tiba-tiba datang kat dia, aku nampak semua benda-benda tu, alhamdulillah mak dia selamatkan. Dan pasal bapak dia tu memang dah ajal, kita tak nak cakap apa-apa kita sedekahkan Al-Fatihah untuk arwah bapa kawan aku ni. Lepas peristiwa tu aku macam sedikit terkilan lah, sebab aku rasa macam kenapalah waktu tu aku macam tak tegaskan cakap betul-betul apa yang aku nampak. Aku yakin sebab aku ni macam ni, kadang-kadang benda-benda yang aku nampak ni aku tak yakin dengan diri aku sendiri. Aku rasa macam mungkin mata aku ni yelah benda-benda tu nak menyesatkan aku, nak buat aku terfikir-fikir. So aku macam malah ambil serius sebab aku takut ada time pernah je aku cakap macam ni ke orang ni, sebenarnya sebaliknya jadi. Tak semestinya semua aku cakap tu betul. Mungkin kadang-kadang benda tu saja nak nak mengacau pemikiran aku apa semua. Jadi aku tak adalah macam setiap apa yang aku tahu, aku nampak ke apa ke, aku tak ada keberanian, aku tak ada kepercayaan untuk nak cerita macam mana apa yang aku nampak tu. Sebab aku rasa macam aku ni manusia biasa dan tak ada kelebihan apa-apa. Kenapa aku nak berlebih pula, macam seolah-olah aku nak tunjuk aku hebat. Sebab aku tak pernah mengamalkan apa-apa ilmu dan aku tidak ada kelebihan dari segi merawat dan sebagainya. So aku tak ada keberanian lah untuk share benda-benda macam ni dekat orang. So orang pun macam boleh tak tolong gini-gini. Aku memang tak langsung, aku memang zero buat macam ni. So aku sekadar nampak-nampak macam tu je.
Tapi waktu kejadian yang terjadi kat kawan aku tu, sampai bapak dia dah pergi tu, aku macam terkilan. Tapi bila aku istighfar balik, aku fikir macam memang dah ajal dia kan. So kita tahu ke kita tak tahu, kalau dia nak pergi dia tetap pergi, dan ini bahagian dia kan, memang cara dia nak pergi macam tu kan. So kena redha dan terima qada dan qadar. Cuma apa yang aku nak cerita kat korang ni, aku nak beritahu nasihat sikit kat korang. Sebenarnya sebelum ni pun aku pernah tahu, aku pergi satu laut ni kat mana, aku tak ingat, dekat Lumut ke dekat Terengganu ke Kelantan, aku tak ingat. Aku pergi satu pantai ni, aku pernah terjumpa satu botol ni botol plastik. Dalam dia ada kertas, dan kertas kat dalam plastik tu dia macam tulisan Thailand tau. Aku tak tahulah itu surat cinta orang buang ke apa ke, tapi bila aku tengok botol tu dekat tepi tu, dia macam ternaik dekat dasar pantai tu kan. Lepas tu bila aku nampak, aku tengok tulisan macam tu, aku pun main tendang balik. Sebab aku pernah tengok cerita apa entah, yang ada kisah ada perempuan tu buka botol kaca, dia jumpa dekat pantai. Aku tak ingat cerita hantu Melayu lah. So lepas aku tengok botol tu, aku tendang lah kan. Aku rasa macam memang kalau kita jumpa benda-benda pelik macam tu, jangan pandai-pandai nak buka dan sebagainya. Sebab aku tahu je ramai orang merawat jenis simpan benda, buang benda dalam botol dan sebagainya. So waktu aku nak tendang tu, kaki aku rasa sangat-sangat panas. Balik tu macam dekat bahagian ibu jari kaki aku ni, dia macam bengkak tau. So aku pernah terjadi kes macam tu, dan aku tahu macam, aku percayalah macam benda-benda macam ni kita tak boleh kacau. Sebab memang ada je kan, banyak orang berawat kan, kadang dia buang kat laut, kadang dia buang kat sungai, nak bagi benda tu pergi kan. Lepas tu kadang-kadang dia tanam, ada yang jenis macam tu, ada yang jenis buang dekat dalam hutan kan. Jadi nasihat aku kepada korang, ataupun korang nak nasihat kat anak-anak korang ke, kalau pergi mana-mana kan, jumpa benda-benda pelik, jangan ambil. Jangan kata buka, sentuh pun jangan. Jangan pandai-pandai ambil. Walaupun korang pergi masuk hutan ke, pergi kat tepi-tepi pantai ke, jumpa batu cantik ke, lain daripada yang lain ke, pokok bunga lain daripada yang lain kan, jangan petik, jangan usik. Senang cerita, jangan kacau langsung lah. Sebab kita tak tahu kan. Kadang-kadang kita nampak indah, mungkin itu ujian tau. Kita tak tahu di sebalik apa yang ada di sebalik benda-benda yang kita nampak tu. Tapi mengenangkan kisah yang terjadi tu, aku rasa macam yes, benda ni real. Sebab bapak dia suka kutip benda-benda yang orang dah buang, benda-benda vintage tau tak, benda yang dia rasa macam sayangnya. Kadang-kadang kita tak tahu cerita dia sebaliknya, betul tak? Kadang-kadang orang tu buang mungkin ada sebab-sebab tertentu. Kita pula pergi pungut kan, buat simpan, ingat cantik lagi, kenapa orang tu buang. So berhati-hatilah dalam mengutip barang-barang, apatah lagi bila benda-benda botol yang terikat rapi, nak pula ada tali-tali ke. Aku tak cakap semua benda yang orang buang tu ada benda-benda macam tu, tapi berhati-hatilah sebab bukan barang kita kan. Okay guys, sampai di sini saja perkongsian yaranku untuk hari ini. Sekiranya ada terkasar bahasa, terguris hati mana-mana pihak, aku minta maaf. Sesungguhnya yang baik-baik itu datang pada Allah Subhanahu Wa Taala. Segala kekurangan kelemahan itu datang pada diri aku sendiri. Stay healthy, stay safe. Assalamualaikum.